Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, topik panas yang kita sering dengar beberapa hari kebelakangan ini berkaitan dengan peletakan jawatan ahli UMNO, berkaitan dengan gerakan beramai-ramai keluar parti, berkaitan dengan persoalan adakah UMNO akan dibubarkan, dan kita digemparkan dengan kenyataan Presiden MN ataupun Muafakat Nasional yaitu Tan Sri Anwar Musa yang membuat kenyataan bahwa 2 juta ahli UMNO letak jawatan. Nah, tuan-tuan dan puan semua, itu menjadi persoalan. Benarkah 2 juta tersebut, 2 juta ahli tersebut telah meletakkan jawatan dan join Perikatan Nasional? Nah, pada akhirnya Tokmat ataupun Muhammad Hassan membuat satu pendedahan yang mengejutkan ramai. Tokmat membuat kenyataan, saya boleh kata 2 juta masuk UMNO. Wow, lain pula yang dinyatakan oleh Tokmat. Berlawan pula dengan kenyataan dari Anwar Musa. Tiada bukti lebih 2 juta ahli UMNO telah meninggalkan parti itu seperti yang didakwa Presiden Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa, kata Datuk Seri Muhammad Hassan. Kita juga tahu bahwa Anwar Musa adalah bekas, saya boleh katakan bekas bos besar UMNO, orang yang berpengaruh dalam UMNO, namun beliau telah dilucutkan dan pada akhirnya beliau menyertai Perikatan Nasional pula. Dalam masa yang sama, timbalan Presiden UMNO itu, Tokmat menegaskan, terpulanglah kepada bekas Setiausaha Agung UMNO itu untuk membuat kenyataan, namun biarlah munasabah. Wow, adakah ini bermakna Tan Sri Anwar Musa hanya mempunyai tujuan yang hanya untuk memburuk-burukan nama UMNO selepas beliau dilucutkan? Kata Tokmat, beliau tidak mengetahui bagaimana bekas ahli parlimen Ketereh itu mendapat angka berkenaan. Saya tidak tahu dari mana beliau dapat angka tersebut. Kalau beliau boleh bagi setiap orang punya nomor kad pengenalan, orang nak keluar, bolehlah kita mempercayainya. Tetapi kalau setakat mendakwa, saya boleh pula mengatakan, saya dapat 2 juta orang masuk jadi ahli UMNO. Apa buktinya? Soal beliau lagi. Nah, seperti yang kita tahu, Tan Sri Anwar Musa membuat kenyataan bahwa 2 juta ahli UMNO keluar parti. Dan begitu juga kata Tokmat, beliau pun boleh membuat kenyataan begitu. Nah, pada akhirnya menjadi persoalan, benar atau tidak apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Anwar Musa? Ataupun itu hanyalah untuk memburukkan, menjatuhkan reputasi UMNO pada masa kini, walaupun kita tahu pada pilihan raya umum ke-15, UMNO ataupun Barisan Nasional mengalami satu kekalahan yang luar biasa teruknya. Namun, pada akhirnya, Barisan Nasional ataupun UMNO, pimpinan Zahid Hamidi, akhirnya bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan hari ini. Nah, pada akhirnya, adakah ini membuktikan bahwa Anwar Musa pula kedapatan membohong? Wow, jadi menjadi persoalan juga. Mungkin Tokmat ataupun siapa-siapa dari kepimpinan UMNO boleh juga kata bahwa 2 juta ahli PN keluar parti. Itu pun boleh juga. Nah, jadi akhirnya Tokmat membuat kenyataan bahwa saya boleh kata 2 juta masuk UMNO. Dan ini bagi saya membalas apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Anwar Musa. Yaitu beliau mendakwa bahwa 2 juta ahli UMNO tinggalkan parti. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan bapak semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan bapak semua, satu topik panas hari ini, satu keputusan mahkamah ataupun tangkapan yang mengejutkan ramai, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia.
Hari ini tuan-tuan dan bapak semua, satu topik panas ini yang berkaitan dengan nilai RM 3,7 juta. Di mana saya boleh katakan pemimpin ini ataupun bekas kontraktor didakwa palsukan pesanan penghantaran invoice bernilai RM 3,7 juta. Bekas kontraktor dihadapkan ke Mahkamah Session atas 7 tuduhan mengemukakan pesanan penghantaran dan invoice palsu berhubung pembekalan mesin pemerah susu dan lembu yang keseluruhan bernilai RM 3,7 juta. Wow. Angka ini bukan jumlah yang sedikit, tuan-tuan dan puan semua. Dominic Anthony yang berumur 52 bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan terhadap ketujuh pertuduhan berkenaan yang dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Nah, bagi saya ini satu tangkapan ataupun satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada pemimpin-pemimpin politik di Malaysia yang kita boleh katakan pemimpin yang besar, pemimpin yang berkenamaan, pemimpin yang besar pengaruhnya. Mungkin pasti mengejutkan Tun Dr. Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri, mengejutkan Muhyiddin Yassin juga sebagai bekas Perdana Menteri, dan mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini. Ini adalah satu tangkapan yang mengejutkan dan pasti mengecewakan ramai juga. Dominic yang didakwa dengan 2 tuduhan mengemukakan 2 pesanan penghantaran palsu kepada penolong pegawai veterina, membabitkan pembekalan bekas pemerah susu dan mesin penyejuk susu lembu yang kesemuanya berjumlah RM 1,55 juta yang sebenarnya tidak pernah dibekalkan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Jabatan Perkhidmatan Veterina di Wisma Tani, Prezin 4 Putrajaya di antara 5 Januari dan 25 Mac 2016. Tertuduh yang juga didakwa dengan 4 tuduhan mengemukakan pesanan penghantaran dan invoice palsu berhubung pembekalan 441 lembu yang mana 171 lembu bernilai RM 196 juta di tempat yang sama di antara 16 April 2015 dan 5 September 2017. Bagi tuduhan ketujuh, dia didakwa mengemukakan pesanan penghantaran palsu berhubung pembekalan tempat memerah susu bernilai RM 350.000 juga di tempat sama di antara 15 September 2015 dan 17 Desember 2015. Semua tuduhan dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 dalam kurungan 2 Akta yang sama yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM 10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Bagi saya ini satu lagi pendedahan SPRM dan keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan. Jika disabit kesalahan, jika dapat dibuktikan benar-benar beliau bersalah, beliau tidak mustahil untuk dikenakan tindakan maksimum penjara yaitu 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau 10.000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Nah, jadi tuan-tuan dan semua, bekas kontraktor didakwa palsukan pesanan penghantaran, invoice bernilai 3,7 juta, akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Bagi saya ini satu pendedahan yang pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.